أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم امتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Okey, kita mulakan dengan sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan kita sentiasa mengucapkan kesyukuran, sebenarnya kita menyahut suruhan Allah, iaitu kita untuk kita sentiasa bersyukur ya dengan segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kita mengucapkan kesyukuran tu Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat dalam kehidupan kita dalam beberapa perkara ya. Perkara nikmat yang paling berharga ialah nikmat iman dan Islam ya. Dengan nikmat iman dan Islam, kita sebenarnya telah diselamatkan ya oleh Allah daripada azab hari akhirat nanti, iaitu azab api neraka ya. Kerana kita dalam pembacaan kita dalam Al-Quran, banyak kali Allah mengingatkan kita tentang azabnya api neraka ni yang sangat dahsyat ya. Jadi sebagai makhluk, sebagai kejadian Allah, sebagai manusia, sepatutnya kita sentiasa dapat merasakan ya amaran-amaran daripada Allah SWT yang supaya kita menjaga kehidupan kita ni, iaitu dengan menyahut segala suruhan Allah dan menjauhi daripada melakukan apa yang dilarang Allah. Dengan cara itu kita akan memelihara ya diri kita, bukan diri kita saja, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, masyarakat kita keseluruhan daripada ancaman ya, api neraka ya. Kerana Nabi kita Muhammad SAW telah membayangkan panasnya api neraka itu adalah 70 kali ganda ya daripada panasnya api yang kita boleh lihat di dunia ni. Maknanya kalau kita boleh lihat kejadian kebakaran ya, api-api yang ada di dunia ni, dahsyatnya api neraka itu adalah 70 kali ganda ya. Maka sepatutnya lah kita sentiasa menjaga kedudukan kita supaya kita tidak termasuk daripada mereka yang akan diazab oleh Allah dalam api neraka nanti. Itulah sebenarnya konsep al-muttaqin ataupun al-muttaqun, iaitu konsep bertakwa ya. Bertakwa ni maknanya kita memelihara daripada waqafiyya, 3 huruf akar dia membentuk kata dasar atau kata kerja. Waqa maknanya memelihara. So tujuan memelihara ialah kita memelihara kehidupan kita di akhirat nanti ya, yang kita mintakan Allah akan meletakkan kita ataupun menempatkan kita bersama mereka-mereka yang akan ditempatkan kepada syurga Firdaus ya. Firdaus, Jannatul Firdaus, itu yang kita mahu Allah berikan ya, nikmat yang paling berharga bagi kita dan jauhkan kita daripada api neraka ya. So macam mana prosesnya? Jadilah orang-orang yang
muttaqin, orang yang bertakwa, iaitu orang yang memahami Al-Quran, memahami segala panduan yang diberikan kepada kita melalui dua cara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maknanya selagi kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini dengan memahami ayat-ayat yang kita baca dan menghayatinya, insya-Allah ya, dia akan menaikkan darjat kita kepada orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Okey, kita teruskan perkongsian dengan ayat-ayat yang menggunakan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha. Cuma dalam masa 2-3 hari ini website Corpus tu, kalau tuan-tuan biasa menggunakannya, kita akan dapati sebahagian daripada website tu di bawah maintenance, ya. Rasanya dia orang tengah buat maintenance tu. Ada bahagian-bahagian yang tak dapat akses, ya. Ada bahagian yang kita boleh akses dan ada bahagian yang tak dapat akses, ya, sehinggalah mereka siap, ya, melakukan maintenance ni biasanya ada update lah, ya, perisian tu. So setelah selesai nanti kita akan dapat menggunakannya seperti biasa, ya. Walau macam mana pun senarai ayat-ayat tu rasanya kita boleh lagi dapati, ya. Sebagai contoh, di sini paparan ni senarai dia, ya. Senarai ini daripada mana? Daripada Quran Dictionary, ya. So kalau kita pergi kepada Quran Dictionary, kita akan dapati keseluruhan kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha ialah sebanyak 2,850 kali, ya. 2,580 kali. 2,800. Sorry, 51 kali lah, ya. 2,851, ya. So 2,851 tu adalah di dalam beberapa kumpulan, ya. Kumpulan yang paling banyak sekali ialah kumpulan menggunakan ilahun dalam bentuk isim ma'rifah yang merujuk kepada Allah, ya. Terdapat dalam ta'rifah yang tu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2,699, maknanya dalam 2,700 lah, ya. Digunakan dalam bentuk Allah, dan 147 dia bentukkan dalam isim nakirah ilahun, ya. Ilahun, dan ilahun telah pun kita kongsikan, ya, dalam berbagai-bagai bentuk, iaitu bermakna Tuhan, ya. Tuhan, kalau jamak dia Tuhan, yang masih lagi nakirah, yang belum ditentukan yang mana satu, maknanya dia secara umum, ya. Kemudian 5 kali digunakan dalam bentuk Allahumma, ya. Allahumma ni adalah dalam bentuk isim nida, isim menyeru, ya. Wahai Allah. Ya. So itulah bagaimana 2,851 kali kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha, ya. So kalau tuan-tuan menggunakan korpus ni, jangan gunakan hamzah qata' dalam dalam huruf akar, ya. Huruf akar dia bukan hamzah qata', huruf akar dia sebenarnya alif, ya. So ini kemungkinan kawan-kawan kita dalam yang membina korpus ni dia menggunakan pendekatan sedikit berbeza, ya, iaitu dia menggunakan hamzah qata'. Sedangkan sebenarnya di sini adalah alif, bukannya hamzah qata', ya. So dalam pendekatan QHS kita tidak menggunakan hamzah qata' di situ, ya. Kita menggunakan huruf hijaiyah alif, ya. So alif tu akan bertukar kepada hamzah qata' di dalam pembinaan
kalimah, termasuklah kata dasar, ya. Okey, so kita terus kongsikan ayat yang seterusnya. Minggu lepas kita telah berkongsi sehingga ayat 21, 24, ya, 21, 24, iaitu yang inilah. Okey, kalau kita teruskan tu, dia amit takhudhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum, ya, qul hatu burhanakum. Dan kita telah pun berkongsikan maklumat, iaitu qul ni adalah satu fi'il amar yang ditandakan dengan lam sukun, menunjukkan dia fi'il amar yang mufrad. Apa dia masukkan mufrad tu? Ialah fa'il dia, ya. Fa'il itu adalah mufrad, maknanya singular, one person. Bila dikatakan qul, bermakna orang yang ditujukan arahan tu kepada seorang saja, dan seorang tu ialah seorang lelaki, ya. Kalau perempuan, dia akan bertukar kepada quli, lam dengan ya, itu kalau perempuan seorang, ya. Kalau lam saja yang cukup, bermakna fa'il dia ialah mukhatab yang mufrad, singular. Kemudian hatu juga adalah kalimah fi'il madhi, fi'il amar juga, fi'il kata arahan ataupun suruhan Allah, ya. Supaya yang pertama tadi, sesiapa yang terbabit dengan menjadi fa'il kepada qul tadi, hendaklah dia diarahkan kepada dia untuk membuat arahan satu lagi kepada mereka-mereka yang terbabit di dalam ayat ini, iaitu hatu bermakna adakanlah, ataupun bawalah, ya, bawalah burhanakum, iaitu bukti-bukti kamu, ya, yang mengatakan Allah itu banyak, ya. Itulah ayat yang kita kongsikan minggu lepas. So hari ini kita akan teruskan dengan perbincangan kita untuk ayat seterusnya, iaitu 21-52 surah Al-Anbiya ayat 25, di mana sekali lagi Allah di dalam ayat itu Allah menggunakan kalimah ilaha, ya, ilaha dalam konteks la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, ya. So konteks itu ialah dalam konteks yang ni kita sudah pun berbincang sebelum ni, bermula dengan la nafiyah, ya, la nafiyah. So konsep ini di la ni adalah la nafiyah lil jinsi, ya, la nafiyah lil jinsi, iaitu lam yang menafikan keseluruhan subjek matter, perkara-perkara yang sedang dibincangkan, ya, itu dinamakan la nafiyah lil jins, ya. La yang menafikan kepada semua jenis-jenis perkara yang terlibat dengan ketuhanan. Maknanya Allah kata tak ada langsung Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan, tidak wujud, ya, satu pun Tuhan. Maknanya Allah menafikan apa saja kemungkinan adanya Tuhan. Itu cara Allah mengaturkan risalahnya kepada kita, ya, iaitu Allah menafikan apa saja yang kemungkinan adanya Tuhan. Maknanya clear, everything clear. Barulah Allah kata illa ana, melainkan ana,
melainkan aku saja. So bermaknanya tidak ada yang berhak mengaku Tuhan ataupun tidak ada sesuatu pun yang layak dipanggil Tuhan, yang layak yang mempunyai kuasa ya seperti Tuhan, melainkan ana, aku ya. So dalam konteks ni illa ni kita panggil dia harfun nasrun ya, harfun nasrun. Kalau nak dituliskan di sini pun boleh, tapi kita kena pergi ke leksi logos ya untuk menaip jawi dia. Okay, kita tengok sama ada kita boleh pergi ke leksi logos. Harfun nasrun, ha, ra, fa, non, sod dengan ra ya. Harfun nasrun ataupun huruf nasr, ya, nasr. So kita boleh kopikan dia, bawa kepada mana tadi, di sini. Di sini. So kita boleh gunakan annotation feature di sini, text ya, text. So kita boleh type dia kat sini untuk perkongsian kita. So kita paste dia ya. Harfun nasrun. Itu yang dimasukkan dengan illa. Ya, illa ni dalam Al-Quran digunakan dengan dua cara, iaitu satu dipanggilkan harfun nasrun. Ya, kalau kita boleh besar ni samalah ya. Yang kedua dia juga dipanggilkan harfun istisna ya, istisna, ataupun selalu dia dalam Al-Quran digunakan adat, adatul isna ya. Kalau nak terang, nak tuliskan ya al-isna tu, kita pergi juga kat leksi logos tadi, kita boleh gunakan leksi logos, iaitu adatul ialah hamzah qata. Adat ni, adatul ni ialah alat ya, alat pengecualian. Adatul al qamariyah, lepas tu istisna, sim, ta, lepas tu sa, istisna, hamzah qata. Ya, itu dipanggilkan adatul istisna, adat ataupun alat yang mengecualikan ya, yang mengecuali, dia berfungsi untuk mengecualikan ya. So kita kopikan dia, bawa ke tempat yang sama tadi, dan kita boleh paste dalam bentuk teks ya, di sini ya, di sini. Okey, itu dua kemungkinan huruf illa digunakan di dalam Al-Quran ya. Apakah beza di antara dua ni? Ialah dua-dua ni sebenarnya makna dia kecuali, tetapi bezanya ialah harfun nasrun ni dia menolak habis ya, menolak maknanya apa yang dikecualikan tu dia tidak termasuk di dalam perkara yang dikecuali, yang mahu dikecualikan ya. So yang mahu dikecualikan tu dipanggilkan apa? Okey, kita terangkan dulu apa yang
yang dikecualikan, ya. Okey, yang dikecualikan. Yang mana yang dikecualikan ialah ana. Ya, so ana tu dia yang dikecualikan daripada ilaha. Okey, so kita ambil ana dulu, ya. So ambil ana dulu. Buat arrow, ya. Warna biru. Kita ambil warna biru ana ni. So ana ni adalah perkara yang dikecualikan daripada ilaha tadi. Ya. So yang ni dia panggilkan apa? Al-mustasna. Al-mustasna, ya. Al-mustasna. Okay, kita tuliskan supaya kita jelas apa yang kita bincang, ya. Al-mustasna hamzah wasal dengan lam sekali lagi, mim, sim, ta, sa, ya. Yang kedua tu bukannya sin tapi sa, ya. Tasna, na dan alif maksurah, ya. Alif maksurah, ya. Kalau dia tidak ada bertemu dengan apa-apa hamzah wasal selepas tu, dia adalah alif maksurah, alif yang berkaki ya tu, ya, berkaki bertapak ya, tapi dia bukan ya, dia adalah alif maksurah, dipanggilkan al-mustasna. So al-mustasna yang dipanggilkan yang dikecualikan. Okay, kita ambil teks sekali lagi, letakkan sini, copy paste kat situ, ya. So ana ialah dipanggilkan al-mustasna, maknanya yang dikecualikan itu. Perkara yang dikecualikan daripada Tuhan-Tuhan tadi ialah ana. Ya, setelah kita nafikan kewujudan ilaha, dan Allah kata kecuali aku. So aku tu dipanggil al-mustasna, ya. Okey. Macam mana dia punya font ada perbezaan sedikit, ya, sebab apa tak tahu. Okey. So apabila ada sesuatu yang dikecualikan, mestilah ada perkara-perkara yang telah dikecualikan darinya. Perkara yang dikecualikan darinya, iaitu yang mana? Ilaha. So ilaha tu adalah perkara yang dikecualikan, ya. So kita buat penerangan yang sama. Kita ambil arrow sekali lagi. Sekarang ni kita warnakan hijau, ya. Kerana kita nak fokus. Dia akan bertemu Nuh lepas pada temeluh tu ke atas tu, ya Allah, nak masuk tu. Ni macam sekarang kalau dia bertolak dari sini, kita tengok. Ada cerita lain pula, ya, cerita tambahan. Okey, ana ialah kita panggil dia al-mustasna, tetapi ilaha kita panggil dia apa? Al-mustasna minhu. Ya. Arab ni tak susah kalau kita faham konsep-konsep dia, ya. Kita akan dapati pembelajaran dia tidaklah begitu rumit, ya. Senang je, kita boleh kenal, tapi dengan syarat fahamkanlah konsep dia tu, ya. Filosofi dia tu. Okey, satu yang dikecualikan. So bila ada yang kecualikan, mestilah ada kumpulan-kumpulan yang dikecualikan daripadanya. Itu dipanggilkan al-mustasna minhu, ya. So kita kopikan dia di sini, bawa ke tempat yang sama. So kita letak dia di bawah tajuk ataupun maklumat kepada ilaha. Okey. So ilaha tu dipanggilkan yang dikecualikan darinya. So bila ada yang dikecuali kepada, adalah yang dikecuali, yang dikecualikan tu ialah ana lah. So ana ni kita panggil dia al-mustasna. Ilaha tu dipanggilkan
al-mustasna minhu daripada konsep apa? Konsep al-istisna, yakni ya, adatul istisna, iaitu pengecualian, konsep pengecualian. Ya. So adatul istisna boleh mengambil dua cara, ya. Pengecualian boleh bentuk adatul istisna di mana yang dikecualikan ni adalah sebahagian daripada al-mustasna minhu, ya. Kalau ana ni sebahagian, tapi bukanlah dalam ayat ni, ya. Ayat ni dia tidak sebahagian. Ayat ni adalah dia memang completely bukannya daripada kumpulan ilaha. So itu dipanggilkan harfun nasrun, ya. Harfun nasrun. Bila yang dikecualikan tu tidak ada langsung kaitan dengan al-mustasna minhu tu, so dia dipanggilkan harfun nasrun, ya. Okey. Itulah konsep la ilaha illa ana, ya. Konsep la ilaha illa ana, dan penggunaan ini kita panggilkan la tu adalah la nafiyah lil jins, ya. La nafiyah lil jins. Okey. Itu penangan kepada ilaha yang digunakan di dalam ayat ini, ya. So kalau kita selesai ini, kita boleh simpan dia. Simpan dia dalam screenshot lah. Kita tekan dia print screen, so dia nanti akan simpan dalam screenshot, ya. Dan kita boleh cari dia balik dalam screenshot tu dalam bentuk image, ya. Dia tak boleh edit lagi lah, dia hanya boleh ditunjukkan sahaja. Okey, cuba kita lihat daripada awalan ayat, dan dari awalan ayat juga terdapat illa sekali lagi, ya. Illa, so maknanya illa digunakan sebanyak 2 kali. So di sini juga terdapat illa. So illa ni sama saja konsep dia, ya. Adakah dia harfun nasrun ataupun adatul istisna, ya. Itu kita akan lihat konteks ayat dia, ya. Ini di permulaan perenggan ayat. Sebenarnya ayat 25 ni dia panjang, ya. Dia panjang. Bila ada illa ni bermakna mesti ada cerita sebelumnya. Sebab itulah yang dipanggilkan al-mustasna minhu, ya. Kalau tak ada al-mustasna minhu, tak boleh ada illa. So mesti ada cerita sebelumnya. Jadi macam mana kita nak melihat tu, mungkin kita akan tengok ayat itu sendiri, ya. Okey. Tetapi korpus kita sekarang ni dia tidak boleh sebab website dia bawah, saya rasa bawah maintenance, ya. Macam mana kita tahu? Biasanya kalau kita tekan di sini, ya, klik di sini, dia akan beri kita muka lain yang di mana ayat ini akan dipaparkan, ya. Tetapi hari ini kalau kita klik kat sini, tuan-tuan akan dapati yang ni, ya. Dia ada error code ni. So kalau ada error code ni bermakna kita tahu website dia tengah down lah, orang kata, ya. Yang tengah dalam maintenance. So kita tak dapat maklumat, ya, untuk melihat ayat itu yang sebenarnya. Jadi kita kena gunakan aplikasi yang lain itulah, iaitu Quran tafsir dan perkata yang ni, ya. Saya pun telah bukakan ayat tu, kalau nak pergi welcome pun boleh. Dia adalah surah Al-Anbiya ayat ke-25. Jadi ilaha tadi di mana? Di sinilah. Ini ayat yang sebenarnya, ya. Ilaha di sinilah. So yang kita bahaskan tadi ialah yang ni lah, ya. La ilaha illa ana fa'budun. Itulah, ya. So di sini juga terdapat satu lagi illa,
ya. So adakah dia harfun nasrun ataupun dia harfun istisna, ya. Kita sebut harfun istisna pun boleh. Kalau nak nak gunakan adatul istisna pun boleh juga, ya. Begitu hasrun tadi. Hasrun kalau nak gunakan adatun hasrun pun boleh juga. Sama je. Kalau kita memahami konsep dia, ya, tak mengapa, ya. Jangan kita ikut saja, ya. Jangan ikut tapi kita tak faham. Kalau kita nak ikut rujukan-rujukan, kita kena faham apa sebenarnya apa yang diterangkan dan kita kena menggunakannya dengan dalam konteks yang betul, ya. So di sini kalau kita tengok ni sama saja, ya. Di sini ayat tu bermula dengan apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, ya. So bermakna apa? Bermakna ini sebenarnya keseluruhan ayat ni yang dipanggilkan al-mustasna minhu. Jadi Allah nak menceritakan, ya, menceritakan tidaklah kami turunkan ataupun utuskan daripada sebelum kamu dari rasul-rasul. Maknanya Allah menafikan, ya, semua kejadian apabila Allah mengutuskan rasul-rasul itu, Allah menafikan segala-galanya melainkan apa? Nuhi ilaih. So yang ni yang menjadi apa? Al-mustasna. Al-mustasna kepada wama arsalna min qablika min rasul dalam bentuk ayat. Ya, so bermakna illa ni boleh berfungsi sebagai penafian kepada bukan saja kalimah-kalimah atau perkara-perkara, tapi juga boleh menafikan keseluruhan ceritanya, ya, cerita dalam ayat tu, ya. So kalau kita nak lebih spesifik, mustasna minhu juga boleh dirujukkan kepada dia fokus kepada rasul-rasul tu. Jadi maknanya semua rasul-rasul yang telah dihantar tu tidaklah melainkan nuhi ilai, kami memberi wahyu kepadanya, ya. So dia fokus kepada rasul tu subjek matter dia, tapi al-mustasna min itu ialah merujukkan kepada keseluruhan ayat, ya. Di mana Allah mengenepikan ataupun menafikannya, ya, melainkan kami memberi wahyu kepadanya. Itulah dua contoh di dalam ayat ni yang kita boleh jadikan pengajaran kepada kita, ya, untuk melihat penggunaan kalimah-kalimah tertentu di dalam ayatnya. InsyaAllah besok kita akan sambung dengan melihat ayat tadi bermula daripada ila ni, ya, iaitu ini. So besok kita akan kupaskan, ya, kalimah-kalimah. Besok mungkin kita akan kongsikan kalimah yang kedua di sini ialah nuhi, ya. Kita terangkan kalimah tu dan kita kenalkan kalimah tu dan kita akan bantu dengan pembentukan kalimah, ya, nuhi itu, dan seterusnya kita akan kongsikan, ya, setiap kalimah-kalimah yang ada ni sehinggalah yang terakhir sekali fa'budun, ya. Fa'budun ni kita waqafkan, ya, apabila kita membaca dalam keadaan waqaf, ya. Tetapi kita kena beri perhatian, ya, sebab nun di bawah yang di hujung ni, ya, nun di hujung tu adalah maf'ulun bih, nun yang berbaris bawah. So nun tu adalah bukannya nun yang biasa kita lihat waw nun, ya. Nun yang biasa tu membaris baris atas, tetapi nun di sini dia mengambil baris bawah, ya. So nun ini adalah nun maf'ulun bih yang membabitkan aku, ya. Maf'ul bih ini bermakna aku. Fa'budu ni maknanya maka
sembahlah aku. So dia adalah maf'ulun bih dalam komponen maf'ulun bih dalam kalimah fa'budu, ya, yang perlu kita kenal ni, ya. Nun ini dipanggilkan dalam bahasa Arab dipanggil nun wiqayah, ya, yang kita akan kongsikan nanti, ya. Untuk besok kita akan kongsikan dulu ila tadi kita telah terangkan, iaitu harfun nasrun. Nuhi kita akan kongsikan besok. Dia sebenarnya adalah daripada konstruk yang kita lihat ni, dia adalah fi'il mudhari' maklum, wazan keempat muzakkar mufrad yang marfu'. Ya, itu cara menerangkannya. Besok kita akan terangkannya dan kita akan bantu dengan pembentukan kalimah, ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini setakat ni saja kita akan berkongsi dalam ayat 21 Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat ke-25, dan besok kita akan cuba kupaskan setiap kalimah tu dan kita akan lihat macam mana pembentukan dan peranan-peranan kalimah tu di dalam ayat tu sehinggalah kita boleh memberi makna kepada ayatnya dan memahami apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita, ya, di dalam ayat itu, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.